Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Apa kabar semua anak-anak murid Ustaz? Ustaz harap kamu semua berada dan sihat walafiat dan dapat meneruskan pembelajaran kita pada hari ini. Hayya nuwasilu dirasatina. Jom kita sambung pembelajaran kita. اليوم سندرس الدرس تحت الموضوع الحرف الياء. Hari ini kita akan mempelajari tajuk huruf ya. افتحوا كتاب التك في الصفحة الرابعة إلى الخامسة. Kamu semua diminta membuka buku teks muka surat 4 hingga 5. As-safhah ar-rabi'ah, pada muka surat 4 kamu semua akan mempelajari baris huruf ya dan kedudukan huruf ya. Thayyib, yang pertama, ya berbaris di atas, berbunyi ya. Contohnya yadun. Contohnya yadun. Yang kedua, ya berbaris di bawah, berbunyi yi. Contohnya thayyibun. Thayyibun. Yang ketiga, ya berbaris di hadapan, berbunyi yu. Contohnya buyutun. Contohnya buyutun. Yang keempat, kelima dan keenam adalah kedudukan huruf ya. Thayyib. Yang keempat, ya berada di kedudukan awal perkataan. Contohnya yanayir. Yanayir. Yang kelima, ya berada di tengah-tengah perkataan. Contohnya thamaniyah. Contohnya thamaniyah. Yang keenam dan yang terakhir, ya berada di hujung perkataan. Contohnya kursiyun. Contohnya kursiyun. Kamu boleh tengok huruf merah yang ada pada ya, itu adalah kedudukannya. Jelas tak anak-anak? Kalau kamu kurang jelas, kamu boleh ulang balik semua yang Ustaz ajarkan tadi. As-safhah ar-rabi'ah aidan, pada muka surat 4 juga yang berada di bawahnya. Astami'u wa umayyizu, kamu dengar dan kamu bezakan. Thayyib, yang pertama yusa'idu. Yang kedua ayisun. Yang ketiga nasiya. Thayyib. Baiklah. Yang pertama, kamu kenal pasti dan bezakan baris dan kedudukan ya. Yang pertama, ya berbaris di hadapan dan berada di awal-awal perkataan. Yang kedua, ayisun. Ya berada di tengah-tengah perkataan dan berbaris di bawah. Yang ketiga, nasiya. Ya berbaris di atas dan berada di hujung perkataan. Dapat ke anak-anak? As-safhah al-khamisah, pada muka surat 5 kamu akan mempelajari baris lain bagi huruf ya. Thayyib, yang pertama, ya berbaris sukun ataupun ya berbaris mati. Contohnya adalah bai. Kamu boleh lihat tanda sukun ataupun tanda mati pada huruf ya tersebut. Contoh perkataannya adalah baitun. Baitun. Thayyib. Yang kedua pula adalah ya berbaris syaddah ataupun berbaris sabdu. Kamu boleh lihat tanda sabdu di atas ya tersebut. Untuk lebih senang faham, tanda sabdu adalah seperti huruf W. Contohnya bunniyun. Bunniyun. Bagaimana perkara ini terjadi adalah disebabkan dua ya bertemu dalam satu perkataan. Contohnya ada dua di sini. Nun bertemu nun, jadi nun ada sabdu di atasnya, dan ya bertemu ya, jadi ada juga sabdu di atasnya. Maka berbunyi bunniyun. Bunniyun. Jika diceraikan jadi bunniyun. Thayyib. Yang ketiga pula, ya bertemu dengan alif, waw atau ya yang tidak berbaris, maka mestilah dibaca panjang. Contohnya, yang pertama, ya bertemu dengan alif yang tidak berbaris,
maka bunyinya adalah ya. Contoh semasa dicerakinkan adalah ya saminun, berbunyi ya saminun, ya saminun. Dapat ke? As-safhah al-khamisah aidan, pada muka surat 5 juga. Astami'u wa uhaddidu, kamu dengar dan kamu kenal pasti. Tayyib, yang pertama. Yuraji'u, yang kedua. Yusufu, yang ketiga. Raihanun, yang keempat. Hadiyatun. Baiklah, kamu kenal pasti yang mana ya berbaris, yang mana ya kedudukannya, dan yang ketiga sama ada ya ada sukun ataupun berbaris syaddah. Boleh tak kamu kenal pasti antara perkataan-perkataan tersebut? Boleh kan? Hal antum tafhamun? Adakah kamu semua faham apa yang Ustaz ajarkan tadi? Jika kurang jelas, mula ulang semula apa yang Ustaz ajarkan tadi. Ba'da dhalik, iftahu kitabun nashat fi safhatir rabi'ah ila sabi'ah. Kamu semua diminta membuka buku aktiviti muka surat 4 hingga 7. Maafkan kesilapan Ustaz menulis dan di situ. Bukan 4 dan 7 ya. 4 hingga 7. Kamu boleh buka buku aktiviti kamu sekarang. As-safhah ar-rabi'ah, pada muka surat 4. Akmil summan nasakh, kamu sempurnakan kemudian kamu tulis balik. Kamu ikut perkataan-perkataan tersebut kemudian kamu tulis semula ya. As-safhah al-khamisah, pada muka surat 5. Insah summal iqra, kamu tulis semula perkataan tersebut berdasarkan titik-titik itu kemudian kamu baca semula. As-safhah as-sadisah, pada muka surat 6. Sil summan nasakh, baiklah kamu sambung titik-titik tersebut kemudian tulis kembali. As-safhah as-sabi'ah, pada muka surat 7. Sil summan nasakh, kamu sambung titik-titik tersebut dan tulis kembali. Boleh. Ud'u lakum bitaufiq wan najah li tahdirit tamarin. Ustaz doakan kamu semua berjaya menyiapkan latihan ini. Ilal liqa, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.